Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis bi qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Sidang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama rafakkan setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kita pada malam ini dapat bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjamaah, dan diberikan kesempatan kita pada malam ini dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati setiap amalan yang kita lakukan, insya-Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala atas bersungguh-sungguhnya kita berada di dalam majlis ilmu ini, Allah mempermudahkan jalan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita sambung dan kita habiskanlah, ya. Jadi malam ni adalah kuliah yang terakhir, ya, untuk tahun inilah. Jadi insya-Allah jika ada rezeki panjang umur kita akan bertemulah pada tahun hadapan. Bukan tak ngajar lah. Dan kebetulan malam ini adalah merupakan ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir dalam surah Al-Infitar yang akan kita bincangkan. Dan selesailah kita malam ini insya-Allah ayat yang berkaitan dengan surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar daripada ayat 1 hinggalah yang terakhir ayat yang ke-19. Jadi ada rezeki insya-Allah tahun depan kita akan masuk surah yang barulah, surah Al-Mutaffifin, insya-Allah. Jadi dah berapa surah dah habis dah? Berapa surah dah? Amma, surah An-Naba, surah Nazi'at, surah Abasa, surah apa lagi? Takwir ya. Kemudian Al-Infitar. Insya-Allah, ya. Berapa tahun baru berapa surah, ya. Nak ngabisnya. Ini tak habis lagi juzuk 30 ni. Baik. InsyaAllah malam ni kita sambung muka surat 101 pada perenggan yang atas sekali. Ya. Kita habiskan ayat yang penghujung lah dalam surah Al-Infitar ini. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Infitar, ya, ayat 19. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan episod berikutnya dan menerangkan kemelut suasana tersebut serta peranan manusia pada hari itu dengan firman-Nya bagaimana yang saya bacakan tadi, maksudnya iaitu hari yang sesiapa sahaja tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu hanya tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari perhitungan tidak ada siapa yang boleh tolong dah. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadili kita. Kalau kat dunia ni tuan-tuan, atas apa jua urusan, kesulitan, insya-Allah kalau kita kenal dengan orang, kita ada kabel, istilah orang ni ada kabel, senang dapat. Walaupun mungkin tak menjamin 100%, tetapi mungkin jalan nak dapat tu mudah. Nak mohon dapat kerja, ramai calonnya. Mungkin kita kenal dengan orang tertentu dekat atas. Ada pula surat sokongan orang-orang yang berjawatan. Istilah hari ni orang pakai kabel lah. Lagi besar kabelnya, lagi senang dapatnya. Ya. Itu semua adalah merupakan situasi kita di dunia. Kita berhadapan dengan kesulitan. Kita berhadapan dengan sesuatu urusan yang mungkin susah kita nak selesaikan. Maka kita minta bantuan. Ada yang sesuai dan munasabah. Ada yang tak sesuai. Contohnya kalau membabitkan mungkin perlu ada pula duit kopi ke dan sebagainya. Itu tak munasabah lah. Macam tengah heboh sekarang ini tentang isu daging import tu yang sebenarnya itu adalah daging yang haram, tetapi mungkin statusnya itu orang kata ditipu ke dibuat supaya dia jadi bukan daging haram, istilahnya lagi itulah. Kita tak nak campur lah hal itu. Panjanglah ceritanya, mungkin ada kata yang ini sebenarnya dah lama dah berlaku dan sebagainya lah. Jadi itu realiti dalam masyarakat kita, begitulah hari ini tuan-tuan. Itu kita kata tadi, orang dalam tu istilahnya dua. Satu kabel, satu orang dalam, bahasa kita hari ini. InsyaAllah kalau kenal je ada orang dalam, istilah kita umum lah, tidak merujuk mana-mana. Orang dalam, apa je urusan dari orang dalam, senang. Ada kabel, senang. Itu cerita dunia tuan-tuan. Hatta kalau sampai ke peringkat mungkin kita ada kes sekalipun, kena gayanya, ada dia punya kabel-kabelnya, macam-macam boleh jadi. Yang salah mungkin boleh jadi tak salah. Yang tak salah mungkin boleh jadi salah. Macam-macam. Itu semua adalah perkiraan manusia, kerana manusia sendiri yang menjalankan perkara tersebut. Ada sifat-sifat terikut dengan hawa nafsu. Bila disogok dengan duit, maka hilanglah keimanannya, maka habislah musnah integriti dan amanahnya. Tetapi apabila di akhirat kelak, pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada siapa yang mengganggu. Walau siapa pun berjawatan dia di dunia, di akhirat dia akan diadili oleh Allah Ta'ala seadil-adilnya, tanpa ada siapa-siapa boleh tolong. Walaupun ada lawyer, kawannya, walaupun ada siapa hakim ke, ada pendakwa raya ke, siapa-siapa yang hebat masa di dunia, dia seorang yang bijak dalam bab undang-undang. Teknikal undang-undang ni dia boleh kona sana, boleh kona sini, tapi di akhirat semua tidak ada fungsi, melainkan amalan sahaja. Ya. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Ya.
Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kami adakan neraca timbangan dengan penuh keadilan di akhirat, di hari kiamat nanti. Yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an. Dan takkan ada seorang pun yang akan rasa teraniaya dengan pengadilan aku, kata Allah Ta'ala. Di dunia mungkin boleh jadi ada yang teraniaya, ada. Secara zahirnya lah. Ya. Atas sifat-sifat manusia, kerakusan manusia dan sebagainya. Di dunia boleh, tapi di akhirat tak ada. Tak ada can kita nak kona-kona. Tak ada can kita nak menipu Allah Ta'ala dah. Tak ada can kita nak minta tolong siapa-siapa backup kita. Tak ada can kita nak minta orang membela kita. Tak ada dah. Di akhirat, kita dengan Allah Ta'ala dan Allah akan adili kita. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Jika dia buat sekecil-kecil zarah sekalipun kebaikan, aku akan nilai dia. Aku akan hisap amal kebaikan dia. Jadi jangan risau. Kalau di dunia mungkin kita ada yang dianiaya, ada yang difitnah itu ini dan sebagainya, tak apa, jangan risau. Di akhirat kelak kita, kalau kita apa yang kita buat betul dan benar di sisi Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan mengadili kita. Tapi kalau kita memang benar melakukan kesalahan dan kesilapan, maka begitu jugalah hukuman di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak. Jadi tak akan ada yang terlepas, tuan-tuan, di akhirat. Maksudnya ia merupakan hari yang tiada siapa pun mampu memberi manfaat kepada orang lain. Tak ada siapa boleh. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana tidak ada manfaat harta dan juga anak pinak, tak ada. Ya. Kalau di dunia kita ada harta, kita ada kedudukan, kita boleh guna apa jua ruang yang ada. Sama ada nak mengeksploitasikan sesuatu ke, sama ada nak menyalahgunakan sesuatu ke, mungkin kita boleh gunakan. Tetapi di akhirat, semua itu tidak memberi apa-apa manfaat. Datanglah kita kata, ya Allah, tak kenal aku. Aku kat dunia ni, ya, semua orang takut dengan aku. Kat dunia dulu, akulah yang paling kuasa. Aku cakap semua orang ikut. Kat dunia dulu, akulah yang membela siapa-siapa yang ada kes di mahkamah. Di hadapan Allah, semua itu tidak ada manfaat. Tak ada. Jangan kita nak tunjuk action dah daripada Allah Ta'ala di akhirat kelak. Jangan tunjuk action dah. Semua itu tidak ada manfaat. Melainkan man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Maknanya dia sudah membawa sebanyak mungkin bekalan yang terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan sebagai ingatan kita bersama. Ya. Janganlah kita sombong. Janganlah kita bongkak dengan apa yang kita miliki. Baik ia bersifat jawatan, baik ia bersifat dengan harta, baik ia bersifat dengan ilmu sekalipun. Jangan kita sombong. Kerana hanya yang memberi manfaat sahaja akan membantu kita di akhirat. Ya betul, kalau kita banyak harta tetapi harta yang memberi manfaat di akhirat, tak ada masalah. Kita infak, kita sedekah, kita wakaf, itu tak ada masalah. Ilmu yang banyak tetapi kita menyampaikan ilmu dengan penuh amanah, itu tidak ada masalah, akan membantu kita di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Pangkat dan kedudukan kita gunakan pada jalan yang betul, insya-Allah dia akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi janganlah kita mendabik dada dengan apa yang kita miliki, kerana semua ni bersifat sementara. Ya, sementara je. Janganlah kita action, tuan-tuan. Ini belum apa-apa dah action lah. Ya, padahal benda yang Allah bagi itu kecil je. Tapi dia punya action itu lain macam lah. Ya. Dan membebaskannya daripada apa yang sedang dihadapinya. Tidak ada seorang pun boleh berbuat apa-apa kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang diredainya. Tak ada siapa pun boleh buat apa-apa.
Hatta ayah sekalipun tak boleh nak bantu anak dah. Begitu juga sebaliknya, anak pun tak boleh nak bantu ayah. Kerana masing-masing memikirkan amalan masing-masing. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Bila datang tiupan sangkakala kedahsyatan hari kiamat ni tuan-tuan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, kita ni akan lari masing-masing daripada anak-anak kita, mak bapak ni. Wa ummihi wa abi, semua ni mak tak fikir dah soal anak, ayah tak fikir dah soal isteri, soal anak, anak tak fikir nak ayah. Kerana apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing dah masa tu memikirkan tentang urusan diri sendiri dengan Allah Taala. Ada benda yang lebih penting lagi dia fikirkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak fikir dah tuan-tuan. Tak ada siapa boleh tolong kita dah. Kalau di dunia kita takkan sanggup tinggalkan anak kita. Rumah terbakar. Dengar bunyi pekikan anak minta tolong. Ayah, ayah, ayah. Ayah akan biarkan ke? Memang betul. Bomba kata jangan masuk, jangan masuk. Ini kalau masuk tak boleh keluar dah. Tapi dia kerana sayangnya anak, masuk juga. Itu masa di dunia. Tapi di akhirat tak ada dah. Engkau, aku. Ayah fikir ayah, anak pun akan fikir anak. Tak ada siapa yang boleh tolong dah tuan-tuan. Jadi, sekarang inilah kita berusaha supaya kita ini akan diberikan sebaiknya peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal di dunia ini tuan-tuan. Tiada siapa pun yang berhak memutuskan sesuatu, yang memutuskan atau melakukan sesuatu kecuali Tuhan sekalian alam. Tak ada siapa. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa ke atas segalanya. Semua kuasa dan semua urusan dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua tu hanya Allah Ta'ala. Limanil mulkul yaum. Ni hari ini Allah kata ni hari ini. Ni hari kiamat ni hari ini Allah kata limanil mulkul yaum. Siapa punya ni hari ini ni? Lillahil wahidil qahhar. Allah jawab balik. Aku yang berkuasa hari kebangkitan. Malik yaumiddin. Pemilik hari kebangkitan. Tak ada siapa kuasa. Walau hebat kuasa kita di dunia ni, bila temu Allah Ta'ala tak ada dah, hilang dah kuasa kita. Hilang dah kuasa kita. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa. Keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatasi segala-galanya. Semua kuasa dan semua urusan dalam genggaman Allah. Qatadah telah berkata, demi Allah, semua urusan pada hari itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja dan tiada seorang pun boleh membantahnya. Perintah Allah sahaja yang ada nilai, ada kuasa. Kat dunia ni keluar je surat, sign orang yang besar ni, ini arahan saya yang menurut perintah. Itu dululah. Sekarang saya yang menjalankan amanah. Akur lah. Patuh. Itu kuasa di dunia ni. Tak kira lah arahan itu apa dia. Arahan kena apa? Buat itu ke, arahan kena buat ini ke, patuh. Kerana itu kuasa di dunia. Siapa-siapa boleh patuh. Siapa-siapa kena patuh terhadap arahan sesuatu yang bawah kuasanya. Tapi di akhirat tak ada. Tak ada dah saya yang menjalankan amanah ke, saya menjalankan perintah, tak ada dah tuan-tuan. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan, kalau kita tengoklah hari ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadilannya. Berbanding dengan kita manusia yang bersifat lemah. Ni hujung-hujung tahun ni kan.
Biasanya kalau kita sebagai bekerja dengan majikan ni, biasa ujung-ujung tahun ni orang sibuk dengan markah penilaian. Siapa yang masih bekerja, dia biasalah yang masih bekerja kan. Ataupun yang dah pencen, dia masih terngiang-ngiang lah. Yang pernah dapat anugerah perkhidmatan cemerlang, anugerah terpuji, anugerah apa-apalah anugerah atas sebab perkhidmatan ni. Penilaian, ini samalah. Kita nak buat perbandingan tu begitulah. Manusia akan menilai manusia. Bagus tak dia buat kerja, elok tak kerja dia, komitmen dia bagaimana, tanggungjawab dia telah diamanahkan, dah dijalankan atau tidak, semua tu dia ambil kira. Namun biasalah penilaian manusia kan. Penilaian manusia yang bersifat lemah, ada kalanya macam-macam yang lompongnya. Yang ini buat kerja elok-elok dek kerana ada perasaan tak suka dengan kawan ni, walaupun dia buat kerja bagus tapi kerana ada sentimen peribadi, maka mungkin tak dapat markah yang sepatutnya, penilaian yang sepatutnya. Yang ini walaupun kerjanya tak berapa nak bagus, kerjanya teruk lah, ada je tak siapnya, tapi dek kerananya rajin rapat dengan bos dia. Rajin apa istilah jack. Kipas. Ni tak ada kena-mengena dengan siapa tuan, tak ada. Saja cerita je. Kok ada yang terasa tak ada apa-apa lah. Itu terpulang lah. Walaupun dia buat kerja hakikinya tak berapa bagus. Tuang. Masuk punch card pukul 8 lebuh. Tak ke mana pergi. Elok nak pukul 5 masuk punch balik. Belah. Contoh. Tapi dek kerana dia bagus. Kipas baik punya kan. Kipas. Maka dinilai oleh majikannya dapat markah yang bagus. Ada berlaku? Ada. Walaupun mungkin bukan semua. Sebahagiannya. Tetapi itulah realiti sifat manusia hari ini. Kerana bersifat ada kekurangan dalam diri kita dalam penilaian. Berbanding penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Banding penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu teringat ada satu kes. Tapi tak nak sebut, rasa kalau sebut pun tuan-tuan tahu dah. Pernah dengar dulu disampaikan anugerah penyapu. Ada kan? Buat di halayak ramai. Anugerah penyapu. Pernah kan? Rasa tuan-tuan carilah sendiri apa ceritanya kenapa dapat anugerah penyapu tu. Saya tak nak sebut kenapa-kenapa, tapi nak ceritanya begitulah penilaian manusia. Mungkin persepsinya berbeza. Yang ini kata tak setuju, apa bagi ni, yang ni kata baguslah, itu sebagai peringatan sebab tak capai KPI, contohlah kot. Orang suruh capai KPI begini-gini, kau tak capai, apa suruh? Dapatlah anugerah tu. Contoh. Itu penilaian manusia. Tak apa, kerana manusia itu ada bersifat kekurangan. Jangan lupa, kita ada satu lagi penilaian yang komplit 100%, tak ada campur tangan manusia. Tak ada orang boleh nak jack siapa, tak ada. Walau kita di dunia tak ada jawatan, walau kita di dunia tak ada kuasa apa-apa, tapi kerana kita melakukan apa jua perintah Allah Ta'ala, tinggalkan apa jua larangan Allah Ta'ala, kita bernilai di sisi Allah Ta'ala, Allah akan adili kita selayaknya. Kat dunia ni tak tentu. Dah dapat APC? Dah. Tak payahlah, tahun ni bagi orang lain pula. Walaupun kamu cemerlang. Kita gila lah. Ni dah dapat. Siapa lagi belum dapat? Kamu? Belum dapat. Okey. Calon nama dia. Kamu tunggu 10 tahun lagi dah pula. Bagi calon orang lain. Tak apalah kalau macam tu. Saya kerja biasa je lah. Pasal turn saya 10 tahun lagi. Contoh. Tak. Itu penilaian manusia kan? Maknanya, ada je kekurangannya di situ. Ada je kekurangan. Dan persepsi ketidakadilan tu akan wujud. Walaupun macam mana kita buat pun, persepsi tak adilnya itu akan wujud.
Walaupun dah dibuat, kita ada jawatan kuasa khas, penilaiannya dan sebagainya. Tetapi manusia menilai manusia, adalah akan ada sentimen-sentimen tertentu barangkali. Walaupun bukan semua, tapi ada. Tetapi ingat, penilaian Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, tak ada siapa-siapa, hanya Allah Taala yang berkuasa atas kehendaknya. Kalau Allah Taala kata, kamu memang seorang hamba yang layak dengan amal ibadah kamu masuk syurga, syurgalah kita. Walaupun kita di dunia bukanlah siapa-siapa pun, tidak ada kuasa, tidak ada pangkat, tidak ada harta, tetapi dari segi amalan dia bernilai seorang yang mulia di sisi Allah Taala, Allah akan letakkan pada kedudukan yang terbaik. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, surah Insyiqaq ayat 9 hingga 12. Tuan tengok balik. Ya. Siapa yang diberikan kitab tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, Allah akan mudahkan penghisabannya. Mudah perhitungan amalan dia. Amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Siapa yang diberikan kitabnya daripada belakang, ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura. Dia akan meraung. Ya. Meraung terhadap kebinasaan dirinya kerana dapat kitab daripada belakang. Wa yasla sa'ira, akan merasai derita azab sengsara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah Taala dah sebutkan kepada kita dah dalam Al-Quran, tuan-tuan. Situasi dan perhitungan Allah Taala di hari akhirat kelak. Jadi kita buatlah yang terbaik sementara diberikan peluang ini. Mudah-mudahan kita diberikan keadilan, ataupun kita diberikan jalan yang mudah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ayat lain yang serupa dengan bahagian pertama ayat tadi ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 48, dan peliharalah diri kamu daripada azab akhirat yang seseorang itu tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Sebab itu Allah dah bagi amaran, kamu peliharalah diri kamu tentang azab akhirat yang mana di akhirat nanti dahsyatnya tak ada siapa boleh tolong. Tak ada siapa boleh tolong. Kalau kegagalan kita di dunia ni boleh ada yang bantu. Pendapatan terjejas sebab COVID, ada agensi yang akan bantu, bagi pinjaman, bagi grant, bagi insentif modal dan sebagainya. Kita ada masalah kemiskinan, ada agensi yang akan bantu, ada orang yang akan bagi zakat, ada orang yang bagi macam-macam. Apa jua kesulitan kita di dunia, ada sahaja yang akan membantu. Itu di dunia, tuan-tuan. Tapi bagaimana di akhirat nanti yang tak ada siapa yang bantu kita? Susahnya di dunia akan ada yang bantu. Susahnya kita di akhirat tak ada siapa yang bantu. Kitalah sendiri yang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan dan bergantung kepada amal ibadah kita. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Wa andhirin nasa yauma ya'tihimul azab. Berilah peringatan kepada manusia yauma ya'tihimul azab, tentang hari yang akan datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Fa yaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Maka orang-orang yang zalim ketika itu berkata, akhirna ila ajalin qarib. Tangguhkanlah ajal kami. Tangguhkan ajal kami. Dah tak ada makna dah, tuan-tuan. Jadi Allah suruh berikan, wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azab. Beri peringatan, beri inzar kepada manusia bahawa kedatangan hari kiamat itu cukup dahsyat. Azab hari kiamat itu cukup dahsyat. Allah Taala dah sebut dah satu-satu dalam Al-Quran supaya manusia sedar. Kerana kesempatan itu hanya boleh digunakan sekarang aja.
Dah sampai di sana, tak ada apa-apa kesempatan kita boleh guna. Talian hayat ke, nak telefon, kejap ya Allah, saya nak telefon ni, tolong diikat jamin saya, tak ada. Di dunia kena tangkap, boleh telefon sanak saudara, boleh minta kawan-kawan bantu nak ikat jamin, contohnya. Ya, nak lepaskan ke, antara kes berjalan ke. Walau banyak mana pun ikat jamin tu, kalau kata ada ruang, boleh ikat jamin. Tak kira lah siapa-siapa boleh tolong. Kumpul duit. Okey, kita dah ada wang sejumlah sekian untuk ikat jamin. Okey, boleh. Bolehlah lepas sementara nak bicara. Tapi di akhirat, tak ada siapa. Nak ikat jamin ke, nak bantu membela kita ke, nak bantu jadi saksi kita ke, tak ada. Semualah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi tuan-tuan, yang akan menjadi saksi kita nanti adalah daripada kita sendiri. Siapa dia? Anggota-anggota kita. Dalam pada kita tak boleh minta tolong orang pula. Anggota kita pula bukan backup kita. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu manusia akan dikunci mulutnya, yang akan jadi saksi tangan dan kaki. Ya. Kita tak boleh minta tolong orang lain dah. Ya. Engkau dulu engkau backup aku, sekarang kau tak boleh. Tak ada. Dia pun tak boleh nak backup diri dia, apatah lagi nak backup orang lain. Ya, itulah kesengsaraan kita apabila berada di hari perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan firman-Nya lagi yang dalam surah Ghafir ayat 17. Ayat dia, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Ya. Pada hari ini setiap orang akan dibalas terhadap apa yang dilakukannya, di mana tiada kezaliman sama sekali pada hari ini. Tak ada kezaliman dah. Kalau di dunia ni macam-macam sentimen tuan-tuan. Kalau si A ni kena, musuh si A ni, musuh si A akan cakap macam-macam. Betul lah dia ni. Ya. Tapi bila musuh si A ni pula kena, kawan-kawan dia kata, ini tak adil lah, ini konspirasi lah, ini macam-macam lah. Itu sentimen. Kerana apa? Masing-masing manusia. Ini akan kata, ini tak adil. Kena tang sini, sini pula kata tak adil. Ini semua perancangan dan macam-macam lah. Tetapi ingat, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, la zulmal yaum. Tak ada orang yang akan dizalimi pada hari itu. Masing-masing akan diadili selayaknya. Dan juga firman-Nya dalam surah Abasa, ayat 34 hingga 37 yang bermaksud, pada hari seseorang itu lari daripada saudara ni. Tadi saya sebut ayat tadi. Fa iza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari seseorang itu lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abihi, emak dan juga bapanya, wa sahibatihi wa bani, isteri dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kerana apa? Setiap orang daripada mereka hari itu sibuk dengan urusan sendiri. Urusan sendiri itu bukan urusan dunia dah. Urusan tentang memikirkan amalan dia masa ketika itu berhadapan dengan Allah Ta'ala. Cukupkah amalan aku, ya Allah? Cukupkah amalan ini nak masuk ke syurga, ya Allah? Bagaimana aku nak terima amalan aku, kitab tangan kanan atau tangan kiri? Aku masuk syurga atau neraka, ya Allah? Semua tu berlegar-legar dalam fikiran masing-masing ketika itu. Masa ni tak ada dah. Tak berlegar-legar, tuan-tuan. Ya, kerana kita masih lagi menghayati kenikmatan dunia. Ya, kelazatan dunia. Mungkin kita tak rasa sangat tentang akhirat itu. Tetapi apabila kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pastilah masa itu berbagai-bagai kita akan fikir. Macam orang nak temuduga. Belum temuduga, macam-macam dia resah. Ya Allah, apa soalan ditanya orang, buka buku itu, buka buku ini. Ya,
Buka internet, cari info maklumat. Risau dia tanya bab itu kan, tak boleh jawab. Buka lagi buku ini pula. Akhirnya, runsing dia. Sampai kawan kata, tak ada, aku tak ada masa nak sembang lah, minta maaf. Aku sibuk pasal besok nak temuduga. Nanti habis temuduga kan kita minum. Baru sembang panjang. Lah ni aku tak dah lah. Sibuk pasal persiapan besok nak temuduga. Tak pasti apa ditanya, lulus ke tak lulus, panel ni garang ke tidak ke. Jadi semua tu akan berlega. Sebab kita rasa takut. Barangkali kita nanti lebih lagi lah apabila nak bertemu Allah Ta'ala. Kerana ketakutan itu memikirkan amalan kita lepas atau tak lepas. Kalau tak lepas, tak ada peluang lah. Temuduga tak lepas, mungkin dia boleh panggil lagi. Calon simpanan ke. Mungkin temuduga yang ni tak dapat, dia buka lagi temuduga jawatan lain tahun depan dan sebagainya. Tetapi kalau kata kita punya perhitungan dengan Allah Ta'ala nanti tak lepas, gagal, tak ada masa nak repeat dah. Kita hadap je apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis sabit yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Aku tidak mempunyai apa-apa untuk membantu kamu daripada hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah diberi peringatan. Wahai Bani Hashim. Bani Hashim tu termasuklah kita-kita sekali lah. Selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Aku tidak mempunyai apa-apa nak membantu kamu daripada hukuman Allah Ta'ala. Di akhirat tak ada apa yang boleh orang lain bantu. Melainkan kita bantu diri kita dengan apa? Dengan amalan-amalan kita. Sebab itu perbanyakkanlah amal ibadah kita. Mudah-mudahan ia dapat membantu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, tuan-tuan. Jangan rugikan masa dengan perkara-perkara yang tak ada apa-apa manfaat. Apatah lagi yang boleh menghilangkan pahala dan bekalan ibadah kita. Jangan buang masa. Penuhkanlah perkara-perkara yang boleh mendatangkan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat lain yang serupa dengan bahagian akhir ayat tersebut ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud, ni yang saya sebut tadi ayatnya, limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum, milik siapakah pemerintahan pada hari ini, hari kiamat nanti. Allah tanya, limanil mulkul yaum, hari ini siapa yang ada kuasa pemerintahan? Maka Allah jawab, lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan ia hanyalah milik Allah yang Maha Esa lagi perkasa. Hanya kekuasaan Allah Ta'ala sahaja, tuan-tuan. Jadi sebab itu di kesempatan masa yang Allah Ta'ala kurnia, yang kita pun tak pasti berapa lagi baki yang ada untuk kita. Ni nak habis dah tahun 2020 dah. Kita pun dah diuji 2020 ni macam-macam. Orang duk bayang, ingat 2020 kereta terbang, rupanya kereta terperap kat rumah 2020 ni, pasal tak keluar PKP. 2021 wallahualam. Kok ada rezeki mas umur Allah kurniakan, adalah. Kalau tak ada, wallahualam. Itu je lah modal yang Allah bagi kepada kita. Selebihnya kita doa je lah kepada Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan Allah Ta'ala berikan kesempatan dengan panjangnya umur itu kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud pemilik hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Kita baca dalam surah Fatihah. Hari-hari kita baca setiap kali sembahyang. Allah lah yang memiliki hari pembalasan. Jadi kita sedar bahawasanya di sana, bukan sahaja di sana, semenjak daripada alam dunia ini lagi, kekuasaan Allah Ta'ala tetap Allah yang berkuasa. Namun, oleh kerana di dunia ini, kita ada nikmat kuasa, jawatan, pangkat, harta dan sebagainya,
kadang-kadang kita lupa Allah lebih berkuasa. Kadang-kadang Allah datangkan perumpamaan pada kita ni simple aja. Ya, dengan binatang pun kadang-kadang kita ni jauh lagi dengan binatang. Ya, kita kata kita hebat sangat. Ya, kadang-kadang kita lalu, ya, kalau kata ada jawatan ni, ya, sampai menyebabkan, ya, kesombongan kita menyebabkan orang, kadang-kadang ada orang yang benci, orang tak suka sebab kesombongan kita. Ya, kerana kuasa yang kita ada, pangkat yang kita ada dan sebagainya. Tapi semuanya itu, ya, ada kalanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika tidak gunakan, ya, dengan sebaiknya dan manfaat, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tuan-tuan, sebanyak 19 ayat yang kita dah sentuh di dalam surah Al-Infitar. Ya. Yang terbesarnya dalam perbicaraan surah Al-Infitar ini sudah pastilah tentang suasana hari kebangkitan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam membangkitkan manusia dan juga keadaan huru-hara. Pada permulaan surah ini diceritakan tentang keadaan huru-hara manusia dalam situasi dia tetap kita lalui perhitungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya yang boleh bagi syafaat ini tetap tertakluk dari bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita kata tadi, semuanya Allah yang berkuasa di hari perhitungan. Memang ada syafaat Nabi di akhirat kelak. Ada syafaat daripada anak-anak yang hafal Al-Quran. Tetapi macam mana pun, dia tidaklah boleh mengharapkan syafaat semata-mata. Ya. Syafaat itu pun adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey. Jadi dia maksudnya beginilah tuan-tuan. Untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala, tak bolehlah kita kata, anak aku dah hafal Quran dah. Tak payahlah beria beramal ibadat sangat. Nanti anak aku bagi syafaat lah kat aku akhirat kelak. Tak boleh gitu. Ya. Kita tetap kena beramal untuk kita. Soal syafaat itu sekadar, orang kata apa, jika lima yasha, siapa-siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Okey, Ji. Maknanya kita tetap tertakluk dengan amalan kita. Kalau kita buat baik, Allah Ta'ala akan beri perhitungan sewajarnya. Kita buat dosa, tetap Allah Ta'ala balas. Soal syafaat itu, dia tetap tertakluk di bawah kekuasaan dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bukanlah bersifat mutlak. Dia ada anak hafiz, lepas dia terus masuk dalam syurga. Ya. Itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab apa kita kata adil? Sebab Allah dah sebutkan awal-awal masa di dunia ini, Allah dah sebutkan, ya, buat baik Allah akan balas dengan baik. Buat jahat Allah akan balas dengan kejahatan. Allah dah bagi tahu siap-siap. Jadi kalau kamu langgar, kamu terimalah apa yang aku bagi, apa yang aku dah larang tu. Itulah adilnya di situ. Ya. Samalah macam kehidupan kita di dunia. Kita ada peraturan. Peraturan dah jelas kata ini boleh, ini tak boleh. Kalau kata kita langgar, kita kena hukum. Kena compound, kena denda. Adil lah. Adil sebab apa? Aku dah bagi tahu dah ini salah, ini betul. Tapi kamu langgar juga. Lain kalau tak bagi tahu. Bila tak bagi tahu, langgar, tiba-tiba saya tak tahu apa pun, tak ada pun undang-undang. Ini tak ada undang-undang ni. Ini saja-saja ikut suka hati kami. Itu tak adil lah model. Jadi adilnya Allah Ta'ala sebab Allah dah terangkan situasi di akhirat begini. Ya. Yang orang yang akan dapat kitab tangan kanan begini. Orang yang dapat kitab tangan kiri begini situasinya.
Kalau kamu rasa nak dapat kitab tangan kanan, kamu buat apa yang aku suruh. Begitulah sebaliknya. Ya. Soal syafaat, kita doa je lah. Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi, dapat syafaat daripada anak-anak kita dan sebagainya. Ya? Jadi bukan kita berharap dengan syafaat itu, tapi amalan kita untuk kita tu yang penting. Okey je ya? Ada soalan lain lagi? Tak ada ya? Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita dan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. InsyaAllah ada kesempatan umur yang panjang kita akan jumpa pada tahun hadapan dengan surah yang baru, iaitu surah Al-Mutaffifin. Orang yang menipu dalam timbangan. Istilah hari ini orang yang menipu dalam niaga lah. Macam-macam hairnya ni. Siapa yang meniaga kena dengar ni. Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ditangguh dengan tasbih farah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.